Selamat sejahtera kepada Dr. Rohani. Kita kumpulan satu akan membuat pembentangan terhadap kajian yang bertajuk Etika dan Peradaban Membina Kesempatan Nasional di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Ini adalah ahli-ahli kumpulan satu, yaitu nama saya Li Silong, adalah ketua kumpulan dalam kajian ini. Ahli-ahli yang lain ialah Li Xingyi, Muhammad Rahman, Li Hoyong, Muhammad Jun Farazi, dan Muhammad Afiq Ifran. Saya akan membentangkan pengenalan terhadap kajian ini. Kesempatan nasional merupakan sebagai satu proses dinamik apabila rakyat berbagai kaum dan etnik dengan sosial budaya, agama dan latar lesam, bahasa dan wilayah yang berbeza dapat hidup dalam suasana aman damai serta harmoni. Dengan ini, Persatuan Nasional juga mendorong ahli masyarakat berusaha untuk mencapai persatuan dan mengelakkan hubungan etnik antara negara. Seterusnya, penyataan masalah yang terdapat kajian ini ialah etika dan peradaban telah ditafsirkan dengan sempit dan dipandang remeh dalam membina kesempatan nasional. Hal ini demikian kerana dalam pembinaan kesempatan nasional dalam kalangan mahasiswa dan masyarakat, kita hendaklah mempunyai pemikiran yang terbuka dan positif untuk membina pengetahuan masyarakat tanpa ada sebuah masalah. Sebelum saya teruskan dengan pembentangan, saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya ialah Muhammad Zulfazli bin Nazri, nomor metrik CN20035. Berbalik dengan pembentangan, saya akan membentangkan mengenai objektif kajian, di mana objektif pertama adalah mengenal pasti punca masalah etika dan peradaban dalam kalangan mahasiswa dan masyarakat, di mana kita dapat melihat apakah punca-punca yang menjadikan seseorang itu menghadapi masalah dengan peradaban dan etika. Kedua adalah menganalisis usaha dan langkah untuk membina kesepaduan, di mana kita dapat lihat apakah cara yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga adalah mengkaji kesan etika dan peradaban dalam membina kesepaduan nasional dalam kalangan mahasiswa dan masyarakat kita. Seterusnya adalah kaedah kajian, di mana kami telah memilih tiga kaedah kajian, yaitu yang pertama sekali adalah soal selidik, di mana melibatkan 50 orang responden yang melibatkan mahasiswa UTHM dan masyarakat luar, di mana soal selidik ini dijalankan melalui platform WhatsApp. Yang seterusnya adalah pemerhatian, yaitu menyiasat dan memerhati mahasiswa dan masyarakat dalam etika dan peradaban yang mampu membina kesepaduan nasional, di mana kita dapat membuat pemerhatian, kita dapat melihat seseorang itu mengaplikasikan etika dalam kehidupan seharian. Yang terakhir sekali adalah semakan dokumen, di mana dapat menjawab soalan kajian dan mengukuhkan kesahan dan kepercayaan maklumat kajian tersebut. Baik, seterusnya kita akan teruskan dengan dapatan dan analisis. Baiklah, kita boleh lihat di sini demografi responden. Yang pertama kita boleh dapati adalah jantina mereka. Yang kedua adalah bangsa. Yang ketiga adalah agama. Dan yang keempat kita boleh lihat di sini adalah umur-umur para responden. Baiklah, seterusnya kita akan teruskan dengan bahagian A, iaitu punca masalah etika dan peradaban dalam kalangan mahasiswa dan juga masyarakat di Malaysia. Baiklah, bagi penyataan yang mendapat undian setuju yang terbanyak adalah merupakan penyataan ketiga, iaitu faktor pendidikan yang tidak teratur dan sambil lewa. Dia mendapat undian seramai 36 orang dan juga iaitu 72%. Hal ini kerana mahasiswa merupakan pemimpin di masa depan. Jadi pendidikan amatlah penting dalam membentuk etika dan juga peradaban. Baiklah, seterusnya bagi penyataan yang mendapat undian tidak setuju yang paling banyak adalah merupakan penyataan yang kelima, iaitu sistem kepercayaan dan agama. Baiklah, ia mendapat seramai 11 orang undian dan juga iaitu 22%. Hal ini mungkin kerana agama bukanlah penghalang untuk membentuk etika dan juga peradaban dalam diri masyarakat dan mahasiswa. Baiklah, hari sekali, undian tidak pasti. Yang paling banyak kita boleh dapati di sini adalah daripada penyataan yang ke-6 dan juga ke-7, iaitu seramai 17 orang.
iaitu 34%. Baiklah. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Rahmat Aryan Nizam bin Guliman, nombor matrik CN 2001. Dan saya membentangkan hasil dapatan kajian bahagian B, iaitu usaha-usaha untuk membina kesepaduan nasional dalam kalangan mahasiswa dan masyarakat di Malaysia. Okey, bagi soalan pertama iaitu strategi kesukanan, media massa dan pembangunan kawasan mampu membina kesepaduan nasional dalam kalangan mahasiswa dan masyarakat di Malaysia. Okey, berdasarkan graf tersebut, sebanyak 74% daripada 50 orang bersetuju dan sangat bersetuju dengan statement tersebut. Hal ini kerana usaha memajukan penempatan baru dengan mengambil kira aspek perpaduan etnik, dapat membentuk perpaduan dengan menubuhkan rukun tetangga atau mengajukan aktiviti yang melibatkan semua penduduk tanpa mengira kaum ataupun agama. Sebagai contoh, menyediakan prasarana seperti Dewan Serbaguna, ataupun balai serbaguna untuk melakukan aktiviti kemasyarakatan. Selain itu, media massa juga memain peranan untuk memupuk perpaduan melalui penyampaian maklumat serta dapat menghubungkan rakyat ataupun masyarakat yang terpencil di kawasan pedalaman. Okey, akhir sekali, strategi kesukanan mampu mewujudkan pergaulan dan interaksi sosial bagi memupuk semangat perpaduan dan persaudaraan serta mampu meningkatkan lagi semangat patriotisme dan mencarikan perasaan etnosentrisme. Okey, untuk soalan yang kedua pula iaitu kerajaan menyediakan sistem pendidikan seperti ruang sosial kepada pelajar daripada pelbagai etnik untuk berinteraksi dan menjalinkan hubungan yang harmoni. Okey, berdasarkan hasil dapatan tersebut, yang tertera di skrin ini, majoriti responden iaitu sebanyak 42 orang ataupun 84% bersetuju dan sangat bersetuju dengan statement tersebut. Dalam tempoh rancangan Malaysia ke-11, RM ke-11 juga pernah menyatakan bahawa kerajaan akan meningkatkan kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan, terutama institusi berasaskan masyarakat dan agama untuk memupuk rasa tanggungjawab bagi membina masyarakat yang beretika ataupun yang bermoral yang lebih tinggi. Selain itu, strategi mengingatkan penglibatan pihak berkepentingan untuk membina rasa tanggungjawab bersama ini akan dicapai dengan membina kesedaran tentang peranan setiap pihak berkepentingan, iaitu pihak kerajaan, sektor swasta, masyarakat maupun individu. Okey, untuk soalan yang ketiga pula iaitu gabungan parti-parti politik pelbagai kaum dalam membentuk kerajaan. Sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi, hak mengundi dan penglibatan dalam politik menjadi hak kewajipan bagi seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum ataupun bangsa. Sebagai contoh yang kita dapat lihatkan iaitu permulaan langkah perpaduan iaitu pergabungan parti politik seperti UMNO, MIC, MCA menjadi sebuah pakatan baru iaitu Barisan Nasional ataupun BN. Melalui hasil pengurusan sidik ini, ramai responden telah menyatakan bersetuju dan sangat bersetuju iaitu seramai 33 orang. Manakala 4 orang pula menyatakan sangat tidak bersetuju dan tidak bersetuju daripada 50 orang responden. Dan yang selebihnya adalah memilih kurang pasti mengenai statement tersebut. Ini menjadikan jumlah peratus bagi responden menyatakan bersetuju dengan pergabungan parti politik menjadi tunjang utama ialah sebanyak 66% dan 8% pula yang menyatakan tidak bersetuju. Okey, berdasarkan pengumpulan data ini, majoriti menyatakan penggabungan parti-parti politik menjadi langkah yang berkesan dalam perpaduan kaum kerana melalui gabungan parti-parti politik, kerjasama antar kaum juga akan bertambah lebih erat. InsyaAllah, ia akan bertambah lebih erat. Okey, untuk yang soalan keempat pula iaitu kesepaduan nasional perlu dididik sejak kecil lagi. Okey, berdasarkan hasil dapatan ini, majoriti responden telah memilih sangat bersetuju dengan kesepaduan nasional perlu dididik sejak kecil lagi. Iaitu seramai 30 responden ataupun 60%. Ini menunjukkan bahawa didikan dari kecil amatlah perlu dititik beratkan dalam menerapkan kesepaduan dalam diri. Seterusnya, selama 13 responden ataupun 26% telah memilih setuju sebagai pilihan jawapan, manakala selebihnya sejumlah 3 responden memilih kurang pasti mengenai statement tersebut dan diikuti dengan 1 responden memilih tidak bersetuju mengenai
kesepadan yang perlu dididik dari kecil lagi. Terusnya, dasar ekonomi baru menghapuskan jurang perbezaan sosioekonomi antara kaum untuk mewujudkan perpaduan negara. Oke, berdasarkan grafik ini, ia menunjukkan bahwa dasar ekonomi baru menghapuskan jurang sosioekonomi negara. Terdapat masih lagi yang memilih tidak bersetuju dan sangat tidak bersetuju mengenai hal tersebut. Mungkin disebabkan mereka tidak pasti atau tidak tahu mengenai dasar ekonomi baru. Manakala tiga responden pula memilih kurang pasti mengenai statement tersebut dan terdapat jumlah 19 responden telah memilih setuju dan sangat bersetuju sebagai jawapan mengenai dasar ekonomi baru. Ini mampu memperlihatkan ternyata lebih 76% masyarakat mempercayai bahawa dasar ini mampu menghapuskan jurang perbezaan sosioekonomi untuk mewujudkan perpaduan negara ini. Okey, yang terakhir iaitu pihak dan masyarakat perlu bersatu padu dalam membina kesepaduan nasional. Okey, berdasarkan graf ini kita mampu melihat bahawa responden bahawa nilai respon yang tertinggi ialah sangat bersetuju, iaitu sebanyak 25 responden ataupun 50%, menunjukkan jelas semua pihak harus bersama-sama dan melahirkan kesepadan nasional yang tinggi dalam kalangan masyarakat ataupun mahasiswa. Okey, seterusnya sebanyak 18 responden ataupun 36 responden pula yang memilih bersetuju mengenai usul tersebut. Tetapi terdapat juga segelintir responden telah memilih kurang pasti mengenai pernyataan tersebut, iaitu seramai 6 responden. Dan tidak lupa juga terdapat satu responden memilih tidak bersetuju dengan bersatu padu pihak kerajaan dan masyarakat dalam membina kesepadan nasional. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menekankan tentang soal selidik punya bahagian C, iaitu kesan etika dan peradaban terhadap kesepaduan nasional dalam kalangan mahasiswa dan masyarakat di Malaysia. Untuk bahagian ini, terdapat 8 soalan dan kebanyakan soalan terdapat sokongan setuju serta sangat setuju daripada majoriti responden. Sebagai contoh, soalan 1, hubungan silaturahim antara mahasiswa dan masyarakat akan menjadi lebih erat telah mendapat sokongan responden dengan 18 orang yang mensokong setuju dengan persentase 36 dan 26 responden yang sangat setuju dan dengan 52%. Kebanyakan soalan adalah lebih kurang sama dengan soalan 1 dengan persentase sokongannya, kecuali 2 soalan, iaitu soalan 5 dan soalan 8. Soalan 5 menimbulkan persengketaan terhadap kepercayaan dan agama yang berbeza dan soalan 8 mudah berlakunya penggaduhan dalam yang akan menghancurkan. Kedua-dua soalan ini dapat responden yang memilih tidak pasti dan setuju adalah sama, iaitu 26%, 13 orang dalam setiap pilihan. Kesimpulan bagi kajian ini adalah mahasiswa dan masyarakat yang beretika dan peradaban dapat membina kesepadan nasional. Hanya apabila negara mencapai kesepadan nasional, barulah negara akan menjadi makmur dan sejahtera. Melalui kajian ini, kita berharap bahawa mahasiswa dan masyarakat boleh menggalakkan diri menjadi seorang yang beretika supaya negara kita menjadi harmoni dan sejahtera. Cadangan yang pertama bagi menambah baik kajian pada masa depan adalah meningkatkan bilangan responden soal selidik. Cadangan yang seterusnya adalah menjalani temu bual dengan pihak tertentu seperti pensyarah etika dan peradaban. Lebih-lebih lagi, usaha dan kerjasama ibu bapa dan pihak universiti perlulah dilakukan supaya masalah etika dan peradaban dapat dibentong. Sekian, terima kasih.